Okey, Assalamualaikum murid-murid. Okey, hari ni cikgu nak kita imbas ketika pembelajaran lalu bawah persepsi seni. Okey, dalam persepsi seni, minggu lepas murid dapat menjelaskan seni lukisan barat mengikut abad pilihan dari aspek. Yang pertama, aliran dan gaya. Yang kedua, pelukis dan karya. Okey, sebagai contoh cikgu ambil Fawismi pada tahun 1900 hingga 1990. Okey, ini adalah alirannya. Okey, capai ini aliran. Dan seterusnya, gaya aliran ini menolak idea peniruan tak ada alam, sebaliknya memberi kesan kebebasan untuk berekspresi bagi menggambarkan hal benda yang dilukis. Okey, antara pelukisnya adalah Harry Mathers dan Edwin Terrain. Okey, dan juga pelukis-pelukis lain aliran ini terkenal juga adalah Henry Mercure, Albert Mercure, dan awak boleh baca seterusnya. Ini adalah contoh-contoh pelukis. Okey. Dekat sini awak dah tahu aliran, awak dah tahu gaya. Sekarang pelukis awak dah tahu. Sekarang awak nak pula karya dia. Okey, antara karya-karya dia adalah digambarkan secara emotif dan imajinasi. Okey, sebagai contoh Henry Mercure. Antara karyanya adalah Chant Concerts tahun 1899. Media yang digunakan dakwah dan pastel. Okey, dan ini adalah sebagai contoh macam mana awak nak cari poin-poin penting untuk mencapai pembelajaran yang kita pelajari. Okey, next ni bersama Albert Mercure, apa karya dia, siapa pelukisnya, awak boleh tengok. Okey, seterusnya Expressionisme pada tahun 1905 hingga 1905. Awak boleh cari dalam ni yang mana yang baru masuk, awak boleh tengok cara cikgu highlight yang mana penting dalam satu-satu petikan ini. Okay, ni antara pelukis-pelukisnya. Okay, boleh baca sendiri dan kita telah bincangkan pada minggu lepas. Okay, seterusnya Cubisme pada tahun 1907 hingga 1922. Okay, seterusnya kita pergi kepada Surrealisme iaitu 1924 hingga 1966. Ini antara pelukis-pelukisnya, dia lebih kepada, kalau surrealisme ni kan kalau awak pasal kat sini, dia tidak menggambarkan, dia tidak apa ni panggil, kalau karya dia ni kita tak berapa nak faham sebab dia lebih kepada benda yang di luar sedar, khayalan. Okay, next, awak kena tahu macam tu. Dia base kepada apa? Yang tu lebih kepada emosi, yang lebih kepada minda luar sedar, yang tu lebih kepada geometri. Awak kena ingat macam tu. Expressionisme adalah abstrak, yang berbentuk abstrak. Okey, yang nanti awak boleh tengok antara pelukis-pelukisnya. Ni, tengok ni. Satu image, dia menggunakan simbol dan image abstrak yang menyampaikan suatu image sehingga hilang sifat realistik. Maknanya lukisan tu dah tak nampak realistik. Awak kena faham kat situ. Apa yang dimasukkan dengan aliran tu baru kita nampak. Okey, seterusnya kita pergi kepada seni pop. Okey, seni pop pada tahun 1950 hingga 1970. Okey, ini lebih kepada dia menggunakan teks ataupun objek-objek konsumer. Okey, tak tahu apa masuk konsumer, internet apa yang dimasukkan konsumer. Kita belajar kena banyak mencari berbanding diberi. Macam tu. Kebanyakan objek yang kurang diberikan perhatian oleh masyarakat menjadi subjek dalam karya ini. Betul? Itu awak kena faham. Yang mana kurang tu, bawa seni pop lah tu. Okay, ni objek apa kita sendiri pun tak berapa nak jelaskan. Okay. Ni antara yang tak diambil, yang tidak diambil peduli oleh masyarakat yang menjadi inspirasi untuk seni pop. Okay, seterusnya seni op. Okey, seni op ni tahun 1964 hingga kini. Okey, yang ni lebih kepada apa? Ilusi pergerakan minda penonton. Dia lebih kepada ilusi dan lebih kepada pergerakan. Kalau seni op kalau soalan lebih kepada seni ilusi pergerakan, seni op lah tu ya. Okey, ni antara contoh semua banyakkan lebih kepada pergerakan. Okey, seterusnya. Ikutkan kamu kena buat soalan ni, aktiviti berkumpulan tapi kita tak bersemuka, tak apa. So ni latihan formatif, cikgu nak kamu buat ciri utama aliran yang menggunakan latar belakang yang bertindan-tindan dan kesan yang cetek. Pelukis, apa benda, buat ya.
Okey, hari ni apa yang cikgu nak kamu pelajari adalah eksplorasi seni di mana murid dapat meneroka hasil seni lukisan melalui aktiviti lakaran secara kreatif dengan menumpukan tema dan tajuk, pewujudan dan idea. Okey, pada bahagian eksplorasi ini, anda dikehendaki membuat penerokaan terhadap satu karya yang dipilih. Lakukan kajian dan analisis terhadap karya ini daripada pelbagai aspek dengan panduan guru. Okey, yang pertama sekali, aplikasi kefahaman untuk membuat penerokaan terhadap seni lukisan ini melalui aktiviti lakaran secara kreatif. Yang kedua, membuat analisis hasil penerokaan untuk mengenal pasti tema, tajuk dan serta kaedah. Okey, langkah. Lakukan aktiviti eksplorasi seni secara berpasangan. Pilih satu karya berdasarkan aliran yang telah dipelajari. Maaf ya, sebab kamu di rumah bukan secara berpasangan, secara individu. 3. Berdasarkan karya tersebut, buat perbincangan berkaitan tema, tajuk yang diketengahkan dan kewujudan idea. Okey, buat pengetahuan, di sebelah ini adalah kajian dan analisis lukisan Lee Krishna yang bertajuk Statement telah dihasilkan pada tahun 1940. Lukisan ini bersifat abstrak kerana hal benda dikenakan tidak mudah dikenali pasti. Lukisan ini juga kelihatan seperti sebahagian daripada figuran manusia yang sedang duduk. Garisan melengkung, lurus dan bersegi-segi yang digunakan dihasilkan secara bertenaga, ekspresif dan membangkitkan perasaan. Penggunaan alam sebagai media membolehkan lukisan ini dibuat secara spontan dan bebas. Lukisan ini juga menggambarkan satu pendekatan yang anti-figuratif, iaitu mengelakkan daripada menghasilkan figur secara realistik. Okey, ini kajiannya terhadap karya pilihannya bagi ekspresionisme abstrak. Okey, hasil kajian. Setelah membuat penelitian berbincangan berdasarkan karya tersebut, gunakan kreativiti anda untuk melakar idea yang diperoleh. Hasilkan beberapa lakaran kasar bagi mematapkan tajuk dan tema yang dihasilkan. Pilih lakaran kasar yang menunjukkan tema dan karya anda. Kajian, lukisan dan teknik yang digunakan. Okay? Lebih kurang sama ya dengan atas macam nampak orang duduk. Okey, sekarang ni dinding, kerusi, shilling, cermin. Okey, antara teknik lukisan, garisan, selari, lorek, kosok. Medium lukisan antaranya awak boleh guna azan. Azan ni kita sayur lepas ni kita gosokkan dia, ni kita lorekkan dia. Soft pastel. Inilah pastel, pensel warna, pensel. Okey, lakaran kenik. Tub ni sketch nak. Okey. Ni awak boleh buat lakaran kasar, lakaran secara sketches. Kita lakar-lakar. Lepas tu lakaran kasar. Okey, inilah lakaran cikgu nak. Bila awak dah dapat macam ni, okey, lakaran kasar jadikan dalam bentuk begini. Okey. So, ada berapa step? Yang step yang pertama, pilih karya mana yang awak nak. Lepas tu awak olah karya tu mengikut kreativiti awak lebih kepada lukisan yang realistik punya. Okey, semasa proses eksplorasi ini anda perlu menentukan teknik media warna untuk menghasilkan karya sebenar. Maknanya warna kena ada. Okey, dan step yang ketiga, buat kajian dulu. Daripada ini, awak keluarkan jadi dalam bentuk ni. Lebih nampak realistik. And then buat lakaran kenik. Maknanya awak cari dalam internet. Awak gambarkan salah satu manusia yang tengah sedang duduk. Kalau gaya yang awak buat tu tengah pegang, tengah berdiri, berdirilah yang awak kena cari. Dan awak buat lakaran kasar. Tak perlu sebiji, tapi hampir sama. Okey, jadi hari ini tugasan kamu semua buat ini. Buat ini. Okey, boleh tengok dah contoh step by step. Ini contoh dia ambil ekspresi abstract. Kamu boleh ambil contoh lain. Okey, dengan ini cikgu harap kamu jelas tentang apa yang kita nak buat hari ini. Okey, dengan ini cikgu tinggalkan kamu dengan tugasan. Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jadi nak berhenti. Okey, disebabkan kamu dah dapat bahagian sini, kamu pergilah kepada ekspresi seni.
Berdasarkan aktiviti bahagian eksplor seni, anda telah mengetahui bagaimana untuk memperoleh sumber idea dan menjana idea tersebut menjadi tema dan tajuk sesuatu karya yang menarik. Gunakan pengetahuan dan kreatif anda tersebut untuk menghasilkan satu karya seni lukisan berdasarkan aliran yang dipilih. Okey, murid boleh menghasilkan karya seni lukisan berdasarkan aliran dan gaya mengikut abad yang dipilih. Macam tadi, ekspresionisme abstrak betul. Okey, bila awak dah dapat, okey, ni antara alat dan bahan yang boleh digunakan. Okey, ni antara alat dan bahan yang guna. Okey, mounting board, pensel pemadam, pelekat pelekat, mesketik, tisu. And then seterusnya, ni langkah-langkah aliran ekspresionis abstrak. Okey, letakkan peta pelikat. Okey, hasilkan lakaran awal, ada yang dipilih, seterusnya proses lakaran. Okey, tambah lapisan demi lapisan warna pastel sehingga gosok sehingga teradu dengan kemas. Guna arang untuk menghasilkan garisan. Tak ada arang, guna pensel 6B, 7B. Gunakan pemadam oleh untuk menghasilkan kesan-kesan pencahayaan. Akhir sekali, sembuhkan dengan pemati warna bagi karya untuk mengelakkan warna luntur. Okey, kamu tak perlulah. Okey, lekatkan hasil karya itu pada siat dan pada motif board. Okey, untuk apresiasi ni, awak perlu pamer lukisan yang awak buat tadi. Awak hayati. Dan awak guna bahasa seni visual. Okey. Bahasa seni visualnya apa? Saya menggunakan garisan yang bentuk apa? Silang pangkal ke, garisan selari ke, ada rupa siapa, rupa manusia, ada bentuk apa. Okey, itu adalah bahasa seni visual. Lagi, awak ada satukan apa? Ada pergerakan, ada pergerakan tak ada dan sebagainya ke tak? Ini adalah contohnya dan jelaskan pengalaman sendiri dalam pelaksanaan seni lukisan. Okey, jadi ada 3 benda yang kita terus buat. Tak perlu lama-lama kat sini. Okey, kamu dah faham kajian yang perlu dipilih. Dan kamu cuba buat langkah demi langkah. Lepas tu, ini kecil. Bila kamu dah dapat ini, jadikan dia satu karya yang besar. Okey, seterusnya kamu buat pameran. Okey, yang ni cikgu nak antara pada kamu semua buat satu video untuk terangkan apa yang kamu buat. Kerja hantar atau tak hantar dan buat satu video untuk terangkan apa yang kamu buat. Dan macam selalu, cikgu nak kamu bentankan dan pamerkan hasil karya seni lukisan kamu. Dan kamu boleh jelaskan kamu menggunakan bahasa seni visual apa. Dalam bahasa seni visual kita dah belajar ada unsur seni dan prinsip rekaan. Okey, dalam ni ada unsur seni dan prinsip rekaan. Okey, dan seterusnya kamu boleh pamerkan hasil lukisan kamu seperti berikut. Okey murid-murid, dengan ini cikgu akhir kelas cikgu. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kerja. Okey, cikgu harapkan kamu cerdas sebenarnya cikgu. Assalamualaikum.